Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-mabu'usi rahmatan lil alamin, Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 9 hari bulan 9 2023 kita dapat meneruskan agenda yang disusun oleh pihak masjid ataupun surau Al-Quddus dalam siri memberi penjelasan ilmu dan maklumat kepada para jemaah. Kita mengatakan inilah salah satu daripada agenda besar peranan surau selain daripada salatul jamaah, iaitulah menyebarkan ilmu, menyampaikan maklumat dan kefahaman yang baik kepada para jemaah, kerana perjalanan hidup kita ini berdasarkan kepada ilmu dan maklumat yang kita terima. Jadi alhamdulillah, tajuk yang kita bincang saya ambil dalam buku kita ni, nama dia Wa Abshiru, tapi bab akhir, bab yang ke-17. Tajuk dia kematian yang kembali menyedarkan kita dan beberapa faedah daripada ingat kemati. Jadi kita nak ingat kemati ni, apa faedah dia dan mengapa kita kena ingat. Kerana itu ana selalu buat teka-teki. Teka-teki ni mudah, ada orang boleh jawab dan tak boleh jawab. Malam ni pun nak berteka lagi dengan para jemaah sini. Siapa dia boleh jawab, dia bijak. Tak boleh jawab, tunggu orang lain jawab. Iaitulah perbezaan di antara takut mati dengan ingat kemati. Apa beza di antara takut mati dan ingat kemati? Siapa dia boleh bezakan? Dengar dah tak? Tak boleh jawab dah. Hak tak lain, hak tak dengar lagi. Beza antara takut mati dengan ingat mati. Boleh jawab? Perbezaan ke sama ya? Nampak macam sama tapi tak sama. Kesan dia tak sama. Siapa nak jawab ni? Ayah kita ni. Nampak? Beza antara takut dengan ingat. Ya? Takut. Kalau orang yang akan mati dia tak dapat mati. Dia tak takut. Itu kita kata nampak simple, tak? Macam sama tapi tak sama. Ada lain boleh hurai. Sila. Ingat ke mati dengan takut ke mati, apa beza? Tak ada beza. Takut, takwa. Kalau ingat, kalau ingat apa pula? Ini yang kita katakan perkara nampak macam sama ya, tapi berbeza. Baik, tajuk kita tentang kematian. Kenapa kita kena ingat kematian? Muka surat bab 17, muka surat 253. Yang ada kitab muka surat 253. Kita mulakan perbincangan kita ini dengan surah Al-Jumu'ah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil kesempatanlah bila sebutnya nama Nabi semua berselawat. Allahumma salli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Yang penting ada selawat.
Sebenarnya maut yang kamu melarikan diri daripadanya itu, kita nak lari daripada mati, tetaplah ia akan menemui kamu. Mu nak lari, mati nak mari. Kita tak say, bahasa Kelantan tu biar. Kita tak nak, tapi dia nak. Sebab kematian itu tak ada orang boleh lari apabila sampai masa dia. Kemudian kamu akan kembali kepada Allah yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu Allah memberitahu kepada kamu apa yang telah kamu lakukan serta membalasnya. Jadi dua perkara yang jadi masalah pada kita ini. Yang pertama, mati. Lepas mati kita akan dibangkit semula, hidup balik, dan ada pembalasan, ada hisab, ada kira-kira yang sangat menakutkan kita, lepas ke tak lepas. Atas dunia ni pun kalau bunyi ada apa ni, pegawai audit ke nak mari, nak mari pejabat kita pun ai kelang kabut dah. Yang tu boleh lagi sembunyi-sembunyi maklumat, tapi nak audit dengan malaikat tak ada siapa boleh sembunyikan maklumat. Allah SWT sebut dalam surah ayat lain, Allah kata yauma tublas sarair, pada hari didedahkan segala rahsia. Rahsia kita ni, kita boleh berahsia dengan orang, tetapi kita tak boleh berahsia dengan Tuhan. Nak rahsia apa? Semua maklumat di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala yang maha mengetahui, dia akan cerita segala perkara yang ada, yang kita lakukan. Dari sudut tadabbur ayat, pada ayat ini Allah SWT menerangkan bahawa orang-orang Yahudi sangat takut menghadapi kematian dan mereka akan berusaha sedaya upaya untuk menghindarinya. Ini dia panggil orang takut. Tanda ni tuan-tuan, nak jawab soalan tadi. Orang takut, dia tak mau mati. Itu makna orang takut. Kita hari ni takut atau tak takut? Takut lah tak? Sebab semua orang mari jual ubat sihat ke, ubat toksik ke, ubat apa saja pun beli belaka. Hak jual ubat ada, hak jual seluar ada, yang penting kita takut pada mati. Macam-macam benda yang kita buat supaya tak mati. Jadi ayat ini turun pada Yahudi. Yahudi dia dakwa dia ni orang yang disayangi oleh Allah. Maka Tuhan kata, kalau betul Tuhan sayang kamu, minta mati. Sebab bila mati baru kita tahu. Oleh kerana itu Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW agar menyampaikan kepada mereka bahawa innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Mati yang kamu lari, dia nak jumpa. Mu nak lari tapi dia nak jumpa. Jadi tak usah lari ya. Kalau lari pun tak lepas. Kalau lari pun tak lepas. Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menyampaikan pada Yahudi yang menyangka bahawa mereka mempunyai kelebihan di sisi Allah ke atas bangsa-bangsa lain, agar memilih untuk mati sesegera mungkin. Kalau benar sangkaan mereka, sudah tentu mereka tidak akan takut mati. Kalau dia kata dia ni disayangi oleh Allah, takut buat apanya? Matilah. Namun mereka tidak menginginkan kematian, maka Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar memberitahu mereka bahawa meskipun mereka tidak mau mati dengan segera, namun mereka tetap juga akan mati apabila tiba masa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Macam kita hari ni lah. Kita hari ni pun tak mau mati, tapi kalau sudah sampai masa mati ya kita. Ayat ini semakna dengan ayat surah An-Nisa ayat 78, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendatangi kamu. Mundur mana pun kematian akan mari cari awak. Walaupun kamu berada dalam benteng yang tinggi lagi hukum. Nak gimana? Kita nak kata apa? Kalau duduk dalam tembok besar, tembok yang kukuh, dia kata malaikat maut tak boleh masuk. Kalau malaikat maut tak boleh masuk, kita pun tak boleh pergi. Jadi kalau kita boleh masuk, kenapa pula malaikat tak boleh masuk? Kita mengatakan itu satu kepincangan dari pihak orang Yahudi dan orang yang semisal dengan Yahudi yang tak mau mati kerana takut mati. Apa yang perlu mereka dan kita sedar adalah kita semua pasti akan dikembalikan kepada Allah dan bertemu dengannya di akhirat kelak. Maka buatlah apa sekalipun, mati akan datang.
Kalau setakat mati macam kambing mati, lembu mati, sudah mati tamatlah tempoh, berakhirnya hidup atas dunia ini, berakhirlah segala-galanya, kita kata senanglah. Mati-mati. Ini masalahnya ayat yang berikut sambung dengan ayat tadi. Ayat qul innal mautal ladzi tabin. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Itu masalah kitanya. Yang kita kena sedar, yang kita kena ingat ke mati. Ini jawapan yang kedua. Ingat ke mati itu apa dia? Maknanya bila kita ingat ke mati, kita tak akan buat maksiat. Orang yang takut mati, dia tak nak mati dengan apa cara sekalipun. Dengan beli ubat ke, dengan cari doktor ke, dengan berpantang ke, dengan macam-macam diet yang kita buat, berjoging sana sini, tujuannya takut mati. Tetapi bila kita ingat kepada mati, bahawa kematian itu kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata, nascaya Allah Ta'ala akan memberitahu kepada kamu apa yang telah kamu lakukan serta membalasnya. Ini yang takut kan? Maknanya kita tahu, kita lepas pada kita mati, kita akan dihidup balik. Lepas hidup balik, kita akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Sama ada kita buat baik, kita kata Alhamdulillah, ataupun kita tak baik, kita kata Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sebab bala itu akan datang dan kematian itu akan menserlahkan, menzahirkan segala-galanya. Ini yang kita bimbang. Sesungguhnya Allah Al-Alim Al-Qadir, Allah Ta'ala yang maha mengetahui tentang segala amal perbuatan hamba-hambanya yang dilakukan di dunia dahulu, sama ada yang tersembunyi ataupun yang nyata. Semuanya akan dibentangkan di hadapan Allah dan dipersoalkan di hadapan sekalian makhluk. Maka terbukalah segala rahsia apa yang kita lakukan atas dunia dulu, yang baik ataupun yang tak baik. Mungkin kita buat atas dunia ni benda baik, tapi orang tak tahu. Di akhirat baru tahu Allah. Yang duk infak, duk bantu kita, duk tolong kita, rupanya pakcik ni tak ada orang tahu. Ataupun sebaliknya pula, Masya Allah, dia ni orang dihormati oleh orang kampung. Kalau jumpa dengan dia pakai nak cium tangan belakang, rupanya ni perangai dia. Jadi di akhirat esok terselahlah segala-gala. Maka daripada ayat ini menjadi pengajaran kepada kita para jemaah sekalian, kematian adalah satu perkara yang pasti dan akan kita lalui. Jadi tak boleh nak lari dah. Kalau siapa nak lari pun tak boleh lari. Nak lari juga pun tidak terlari. Mana kita akan pergi. Kita akan lalui, kita akan jumpa. Terkadang timbul anggapan daripada sebilangan masyarakat yang menganggap kolot apabila membicarakan soal kematian. Kerana menurut mereka, manusia yang mengingati mati akan mundur ke belakang dan tidak dapat menyahut cabaran dan kemajuan dunia semata-mata. Sebenarnya cerita kata-kata ni ada kisah. Sebab itulah kita kata bila kita syarah, dia keluarlah kisah dia tu. Kisahnya satu masa ana dijemput oleh sahabat-sahabat kita lah, orang-orang besar-besar hebat-hebat ni, kaya-kaya. Dia kata kita nak ceramah Ustaz. Saya kata nak ceramah, tajuk apa? Dia kata ikut Ustaz. Kata kalau tajuk saya nak ceramah tentang kematian. Celek mata dia, mati. Kata kenapa tuan? Ya nak mari ni tokoh-tokoh korporat, ahli-ahli perniagaan, orang hebat-hebat, tak sesuai yang mati. Kata ya kau tak sesuai, patutnya orang ni kena ingat ke mati ni. Kita bertanya dia, kata tuan, apa masalah yang berlaku di pejabat kita? Dia kata masalah yang berlaku di pejabat ni, staf-staf yang istilah dia curi tulang, yang tak jujur, kerja tak masuk, klaim lebih. Saya tanya, puncanya? Kita nak cari sebab ni, sebab cerita ni. Kata puncanya ni kenapa? Punca orang tu jadi perangai macam ni kenapa? Dia bertemenung. Dia kata betul tajuk Ustaz tanya. Puncanya tak ingat ke mati. Kita teruskan dengan tajuk yang dirancangkan. Tajuk dianya
mengingati kematian adalah suatu kesedaran. Alhamdulillah. Jadi kita kena ingat, kadang-kadang orang dipikir bila tajuk ni kolot, kata apa ustaz ni cakap mati. Setengah orang ni marah. Alah, kalau duduk dengan ustaz kat sibuk mati dunia akhirat dah, syurga neraka, tak ada benda lain kena bincang. Kita sekarang ni sedang berbincang tentang bagaimana ekonomi global. Itu ahli ekonomi cakap, saya ustaz ni saya apa dia sibuk dengan ekonomi orang tu. Kita dia ada pakar masing-masing. Jadi kerja kita membaik pulih hati manusia. Kita mengatakan ini penting. Ketahuilah bahawa Islam tidak memandang kematian itu sebagai titik akhir kehidupan. Ingat, ni ada setengah orang dia tulis, kalau ada orang mati, inilah perjalanan terakhir. Dia full stop situ, kita kata kata-kata itu silap, kata-kata itu salah. Kita bukan terakhir. Bila mati seorang itu bukan berakhirnya perjalanan, bermakna dia hanya tukar episod. Daripada perjalanan dunia kita bertukar kepada episod akhirat. Maka kalau ayat yang betul, kalau nak tulis, kita kata inilah perjalanan terakhirnya dunia di dunia dan bermulanya episod ke alam akhirat. Betul. Tapi kalau kata inilah perjalanan terakhirnya, bukan terakhir. Sebab perjalanan dia masih jauh lagi. Berapa lama dia akan duduk dalam kubur kita pun tak tahu. Setakat ni umur dalam kubur lebih panjang daripada umur di luar kubur. Betul tak? Di luar kubur atas dunia ni ada yang 70, ada 60, ada yang mati awal 40 tahun, 30 tahun. Tapi yang masuk dalam kubur dah berapa ratus tahun dah. Tok nenek kita, hak kita kenal pun berpuluh tahun dah masuk, lebih daripada umur dia asal. Maka itu kita kata panjang masa. Jadi kita kena perbetulkan istilah yang diguna. Inilah perjalanan terakhirnya di dunia. Betul. Tapi dia berpindah kepada akhirat. Akan tetapi ianya merupakan suatu stesen daripada stesen kehidupan. Dipanggil mahattah. Ia merupakan pintu masuk ke fasa kehidupan yang lain, iaitulah kehidupan setelah kematian, fasa pembalasan ke atas segala amal ketaatan dan kemungkaran yang dilakukan semasa hidup di dunia dulu. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita dan keluarga kita daripada perkara-perkara yang tidak baik. Maka Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, kita tak baca satu persatu, saya ambil poin je. Jadi setiap hari kita menerima berita kematian, lebih-lebih lagi musim bencana dan wabak. Jadi waktu kita bincang ni, waktu itu waktu Covid. Waktu Covid ni kita terpaksa melihat kematian yang begitu ramai. Hari ni pula Allah Ta'ala lah bantu saudara kita umat Islam di Maghribi ke gempa bumi hari ni. Ramai banyak kematian, angka-angka kematian yang saya tengok dalam berita Arab tadi, mati banyak. Maknanya kita boleh nampak depan kita ada kematian. Baru ni bila mari Covid, nak percaya ke tak percaya? Ada orang kata ini konspirasi, tapi tengok orang mati sungguh, nak kata apa? Kita duduk diam-diam dalam rumah ni tak nampak. Baru 2-3 hari lepas anda jumpa dengan satu tim penggali kubur, pemandi mayat, dan dia ada kereta jenazah. Kata paling kritikal sekali bila dia kata waktu Covid. Ramai, dia kata ramai. Jangan duk main teori sangatlah. Memang mati sungguh orang. Hak dalam hospital pun penuh. Ni doktor-doktor tahu hospital macam mana. Jadi kadang-kadang kita tengok orang mati, keluarga mati, kawan-kawan mati. Pagi tadi minum teh, tengah hari orang dapat gambar hitam putih dah. Tidak gambar hitam putih dalam grup WhatsApp. Gambar hitam putih. Sebab tu jangan duduk hitam putih, gambar orang yang tak mati, terkejut kawan. Setengah orang dia hitam putih. Innalillah, bila pula mati? Ada lagi. Tak, cuma tertukar warna tadi. Jangan duduk edit satu pasal. Itu dia panggil gambar hitam putih mati. Jadi pagi tadi molek-molek, tengah hari mati. Jadi kita mengatakan kematian itu sangat dekat dengan kita, tidak jauh. Maka semua kematian ini sepatutnya menyedarkan kita semua bahawa kita juga bakal menjadi mayat ataupun jenazah pada suatu hari nanti. Hari ini kita solat orang, mungkin besok orang solat kita. Ana satu kisah cerita. Kisah ni dicerita oleh seorang doktor, tabib. Tabib ni pakar bedah di hospital tentera di Arab Saudi. Tapi dia pendakwah. Kalau tengok gambar dia terkejut, janggut ada sekat ni, sekat dada. Dia cerita seorang kawan dia
bawa kawan pergi ke tempat mandi jenazah pada waktu nak solat zuhur. Dia masuk sekali mandi jenazah kawan dia tu dengan ustaz yang mandikan. Dia kata cepat kita ni sebab zuhur ni kita nak solat di masjid. Sudah solat zuhur, dia bawa jenazah ke kubur. Dia turun entah macam mana, rebah situ, dia pula mati. Tukang mandi mayat balik lepas zuhur nak makan, tiba-tiba orang telefon, "Ustaz, ta'al, mari semula ke bilik mayat, kita ada kematian." Masya Allah, hati aku makan tu. Bila dia mari buka tengok jenazah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, terkedu tukang mandi mayat, menangis dia. Dia kata zuhur tadi ya, dia duduk mandi mayat dengan aku, asar ni dia sudah jadi mayat. Sampai mereka tukang mandi mayat tu tak sampai hati, dia minta syih lain mari mandi, dia duduk menangis sebab dia kata terlalu dekatnya kematian dengan kita. Tapi masalah kita sekarang ni, tengok mayat tidak jadi kesedaran, jadi tular pula ada. Tengok orang mati pakai ambil gambar, tak kira lah mati dalam keadaan baik, mati di rumah tenang-tenang ke, mati aksiden ke, mati cabut kepala pun, siap lalu gambar. Semua kita nak jadi orang pertama menyebarkan gambar, tapi kita tidak memberi kesedaran kepada kita. Jadi tujuan mati itu supaya kita sedar. Maka bila kita tengok, cukuplah kematian orang-orang yang dekat dengan kita, kawan-kawan kita, menjadi peringatan kepada kita bahawa tempohnya dekat. Kalau tengok Arab mati, kita kata jauh. Tengok orang putih mati jauh. Ni kawan kita mati, keluarga kita, member kita, belajar sekolah sekali, kerja sekali. Tetapi malangnya ramai di kalangan umat Islam pada hari ini yang lupa akan kematian atau sengaja tidak mau ingat mati. Sebab bila ingat kemati, banyak halangan. Malam ni ada majlis lompat-lompat ni, pesta-pesta. Tapi ustaz tu nak ceramah bab mati lepas maghrib, jangan pergi dengar. Kalau kita dengar punah program kita malam ni. Jadi dia tak mau dengar asal lagi. Sebab kalau dengar bab mati ni, dia jadi terberit dengan automatik. Allahu Akbar. Baiklah, kita kena ingat dunia yang kita duduk ni dunia yang fana, dunia yang akan rusak. Semua kita akan rusak. Tetapi kalau kita lupa kepada perjalanan kita, maka kita akan lara, kita akan tak sedar bahawa kita juga akan pergi dalam masa yang dekat. Nabi SAW beritahu pada kita, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Hadis Muslim. Apa dia maksud? Maksudnya kita banyak halangan. Nak minum air pun cari logo halal. Ada halal, tak ada halal. Ni tak ada halal, ni tak minum kita ni. Mujur ada. Payah orang Islam. Nak logo halal lah, nak tu, nak ni, macam-macam kita punya tu. Orang bukan Islam tak ada masalah bagi dia. Asal jangan racun, jangan benda yang kotor. Setengah-setengah tu pelik dia makan. Kita kadang-kadang terlalu tengok, kita duduk tengok TikTok kita, tengok masuk orang lain. Dia makan ular, kau makan benda-benda. Makan macam mana dia tak ada perasaan jijik dengan benda-benda yang kotor, sebab dia fitrah dia dah sudah rusak. Kita nak kata macam mana? Dia dengan apa ni, dengan serigala tu lebih kurang ya. Jadi orang mukmin banyak halangan. Tapi orang kafir syurga bagi dia. Betul, kita jangan dengki bila tengok orang kafir. Dia satu lagi yang jadi masalah. Kita kadang-kadang duk fikir, kenapa orang bukan Islam lebih maju? Fikir tak? Dan kita banding kita dengan dia. Mengikut dalam kaedah, dalam perbincangan para ulama, dia kata ni, bila sebut tentang hadis ni, orang yang bukan Islam yang baik, ramai yang baik, charity kuat. Kalau di airport tu pokok dia saja, dia mari duk suruh tanda tangan. NGO nak bantu buah pinggang lah, penyakit apa benda, semua kita kata kuat pokok di NGO. Orang-orang yang baik atas dunia, Allah akan bagi cash pada dia atas dunia. Bagi selalu atas dunia. Maknanya dia boleh, dia senang hidup, dia happy, macam-macam dia. Sebab dalam dia mati tak ada dah syurga dia nya. La hazzalahu fil akhirah. Tidak ada bahagian di akhirat. Bagi akhiratnya lil mukmin, walaupun kita susah atas dunia, tapi kita akan senang di akhirat biiznillah azza. Itu keyakinan kita. Walaupun hari ini
ada orang kata tak boleh cakap tentang nak agama orang lain, tapi kita sebagai orang mukmin mesti kita kena bercakap. Tapi resis tak boleh, tapi menyatakan bahawa kita ni ada pegangan agama, itu kewajipan kepada kita. Jadi dalam ayat yang dipilih di sini Allah Taala sebut dalam surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasai mati. Kita nak ke tak nak, mati akan mari. Apa ni, lambat ke cepat, itu Allah Ta'ala saja tahu, tak ada orang tahu. Kita ni kalau kita tahu dah tarikh kematian, rasa-rasa payah nak kahwin. Betul tak? Awak ni mula sekali dia akan tanya, bila tarikh mati awak? Sudah dah. Kita cek-cek, dia kata 3 tahun lagi. Tak mahu aku jadi janda muda. Bas. Tak mahu. Kalau laki-laki mungkin lain persepsi. Dah, sebahagiannya lah. Bukan semua. Tapi yang perempuan dia tak mahu. Jadi Allah Ta'ala sembunyikan, ada bau ni anak-anak kita juga pergi kahwin jauh, pergi satu keluarga semua pergi, keluarga dia balik sampai rumah dapat telefon pengantin mati, bukan aksiden, bukan apa, mati gitu ya, mati habis nyawa. Nak kata apa? Allah kata kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Di ayat ni, ini dipanggil ayat tadabbur. Bila orang sebut tentang tadabbur, kita kena tengok kepada kesan ayat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya kamu akan dibalas, disempurnakan balasan kamu pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa dia lepas daripada neraka, dia masuk dalam syurga, itulah manusia yang bahagia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tuan-tuan para jemaah, ambil tanda ayat ni surah Ali Imran 185. Paling kurang sebelum kita tidur ataupun kita bangun tahajud malam ni, buka ayat ni, baca je, baca terjemahan dia, kita fikir banyak kali, itu dia panggil tadabbur. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap kita akan mati. Lepas tu kita fikir bekalan cukup ke tidak. Mati mesti mati, tapi bekalan kita cukup ke tidak. Ada ke tidak dosa-dosa kita dengan orang yang belum selesai? Hutang kita dengan orang ke? Apa ni, kita pernah menzalimi orang ke? Ya Allah. Jadi waktu itulah waktu dia panggil waktu mukhatabatun nafsi, waktu kita bercakap dengan diri kita. Waktu kita bercakap dengan diri kita. Jadi ketika itulah dia datangnya keinsafan. Bila kita tadabbur, dia akan datang keinsafan. Ketika itulah kita akan menangis di hadapan Allah Azza wa Jalla bahawa ya Rabbi ya Karim, bekalan tidak cukup. Sebagaimana kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Ali pernah duduk termenung, dia kata Allah as-safar tawil waz-zadu qalil. Itu atau ada kata-kata bahasa Arab lain. Ali kata dia termenung, dia kata ya Allah, bekalannya sedikit, perjalanannya jauh. Jauh jalan kita ni, jauh ke dekat? Jauh. Tadi waktu kita buat pelancaran buku tadi, jumpa dengan Ustaz Basikal. Orang naik basikal pergi Mekah 14 bulan dia berjalan. Kita tanya dia apa cerita, adalah pengalaman-pengalaman dia cerita. Kita kata macam mana nak berjalan? Kata awak naik basikal, anak jumpa haji baru ni jalan kaki pergi Mekah. Orang Perak jalan kaki, tak tengok dalam berita, jalan kaki. Kita sapa di hotel, dia mau kata tu yang duduk basuh pinggan tu, dia tolong di catering tu, jalan kaki tu mari Mekah. Kita panggil dia, kata awak jalan kaki sekat mana? Bukannya jin kita jalan kaki keluar lepas raya puasa, haji duduk Mekah dah, jin yang boleh jalan lagi tu, orang tak boleh. Dia ketawa, dia kata saya berjalan sungguh sampai ke Laos apa ni, Vietnam. Sampai ke Laos, jumpa dengan Arab mana tu, Arab kata nak pergi mana jalan kaki, dia kata Mekah. Arab kata mari sini, Arab beli tiket, so naik water bus, apa sungguh Mekah. Allah Ta'ala sampai ke cita-cita dia, harapan dia. Alhamdulillah. Menarik cerita. Dia lepas raya, dia lepas kahwin seminggu, aksiden mati, isteri dia mati, dia putus tangan. Jadi dia pun bila hidup ni macam kosong lah jiwa. Lepas raya tu dia ambil beg, cari-cari duit dalam poket, dalam beg ada RM300, masuk dalam beg, dalam poket, dia bagi tahu ke mak saya nak pergi Mekah. Mak dia kata biar betul kau ni, mu nak pergi apa? Jalan kaki.
Pelik ni. Nah, akhir mak dia kata digina mak restukan saya pergi, mak doa je biasa sampai Mekah. Jadi mak dia sampai. Alhamdulillah sampai juga, sampai ke Laos. Nyarak maghrib tok atas kota bas sampai je dah. Sampai juga Mekah. Yang pentingnya niat dia nak pergi, Allah Taala kabulkan. Ini pagi. Yang penting kita sekarang ni azadu qalil wal apa ni was-safaru tawil. Bekal kita sedikit, jalan jarak jauh. Tapi atas dunia ni tak apalah, ada arak tu beli tiket. Akhirat itu siapa nak tolong kita kalau kita tidak ada amalan yang boleh membantu kita di akhirat? Allahul musta'an. Kita kata itulah besarnya program tadabbur kita dengan diri kita. Bila kita baca ayat-ayat Quran, kita tengok kesan, barulah kita terasa betapa pentingnya kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Pentingnya kita ingat pada mati. Kalau setakat takut mati saja tak jadi. Ingatkan mati barulah memberi kesan dalam jiwa dengan mengingati kematian. Allahu Akbar. Baik, mengapa kita disuruh untuk mengingati kematian? Apa hikmah? Apa sebabnya kita diminta supaya ingat pada mati? Kenapa? Yang pertama, mengingati mati adalah satu ibadah yang sangat dianjurkan. Allah suruh kita ingat, Nabi suruh kita ingat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi sallallahu aksiru zikra hazimil lazat. Nabi kata, banyaklah kamu mengingati perkara yang menghilangkan kelazatan, menghilangkan keseronokan. Apa dia hilang lazat tadi? Mati. Hadis ni dalam Tirmizi. Jadi hadis ni menyebut kepada kita tentang kematian itu bukan satu perkara yang mudah, tetapi kematian itu adalah pemutus kepada segala kenikmatan, menghilangkan kebahagiaan dan penyebab kepada kesedihan. Nah, semua duduk di mati belaka. Kecuali orang-orang yang betul-betul soleh, bagi dia mati rahmat. Sebab tu bila orang tengok satu jenazah lalu depan Nabi, Nabi kata mustarih wa mustarahu minhu. Mustarih, dia rehat, ataupun orang lain rehat daripada dia. Qila, orang tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, apa dia makna mustarih, dia rehat, atau mustarah min, atau orang lain rehat? Qala, kata Nabi SAW, kalau dia orang baik, orang soleh, bila dia mati, dia rehat daripada kesibukan dunia, daripada kesakitan yang dia lalui. Kita kadang-kadang tengok orang sakit, nah, kesian. Kita nak doa mati tak boleh. Bila dia mati, kita mesti kena kata innalillahi, jangan kata alhamdulillah dia sudah mati. Oh, mengamuk anak-anak dia, gila kau, pok aku mati lah. Tapi sebenarnya dalam domir kita tengok orang sakit sangat-sangat, kalau dia mati, kita rasa alhamdulillah, senanglah. Sebab Nabi kata mustarih, maknanya dia telah hilang daripada kesusahan dunia, Allah Ta'ala angkatkan dia. Mustarah minhu, orang lain rehat daripada dia, apa pula? Orang lain rehat daripada dia kalau dia tu orang tak baik. Kita ni tak usah kata apalah. Di kawasan tuan-tuan ni insya-Allah nampak kawasan selamat. Kita di kampung-kampung, kalau dalam kampung ni ada budak yang penagih dadah, berasa aman ke tidak? Ui, takut koci-koci pintu ni, kelak dia nampak ada lalu tadi, oh tutup habis segala pintu, semua tingkap pun tutup. Sebab sambil-sambil tutup pun tengok keluar kereta nak lalu depan tangga, tak ada dah tuduh longkar pun cabut. Tak aman. Bila dia mati, mustarah, orang lain rehat daripada dia. Itu mana kematian ni bagi orang yang beriman, merehat. Ayat yang kita baca, Allah Ta'ala sebut dalam apa ni, dalam Al-Quran tentang istiqamah. Ayat istiqamah ni sangat penting untuk kita jaga diri kita. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Tengok ayat, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang baik istiqamah dengan Islam, bila nak mati, malaikat turun, malaikat rahmat mari duduk kat kita, dia mari bisik, alla takhaf, jangan takut. Iman kamu, ibadat kamu, kebaikan yang kamu buat akan menemani kamu dalam kubur untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Wala tahzanu, mu jangan duka cita, isterimu, anak-anakmu.
Kalau kamu orang soleh, Allahu yatawalla salihin, Allah jaga kalau anak-anak kamu. Dia tersenyum ya mati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tajuk kita ni, wa abshiru, ambillah khabar gembira dengan syurga yang dijanjikan oleh Allah. Sebab itulah bila orang nak mati, dia tengok, dia Allah, malaikat Allah Taala buka kepada dia hijab, dia nampak di mana tempat duduk dia, syurga ke neraka. Dia nampak syurga, dia mati senyumnya. Kita hadut keliling Kelantan ni, kelang kabut ni, nak cari doktor lah, cari orang tu. Kalau dia boleh bagi tahu, dia kata tak usah panggil doktor, tak usah panggil, biar aku mati, aku memang aku nak pergi syurga Allah. Tapi na'udzubillah, kalau hak lain pula yang tidak baik, dia tengok tempat dalam tempat kembali tak baik, ketika itulah dia mengamuk, jangan mati, tak nak mati, tak nak kiamat, semuanya, sebab dia tahu di mana dia pergi. Daripada waktu tu taubat sudah tidak berguna. Sebab nak taubat apa? Ni taubat ni sebelum kita saatul ihtidar, ketika nazak. Dan nazak tak ada taubat. Sebab dia nampak ada tempat duduk dia. Itu yang pertama. Maknanya kematian itu satu perkara yang sangat dituntut supaya kita ingat kematian penting. Takut mati pun penting juga, tapi lain sikit dia punya persepsi. Takut mati, tak mahu mati. Takut mati kan, jangan bawa kereta, jangan laju, berhati-hati di jalan raya, tak? Makan ni apa orang panggil, biar munasabah, jangan duk makan tak tu kalu. Yang kedua, faedah yang kedua ni, kerana kematian itu datang pada bila-bila masa dan tidak pernah silap tarikh dan alamat. Ni bahasa orang-orang motivasi ni, dia kata mati tak silap tarikh dan tak bertukar alamat. Tidak kata malaikat mari nak cari orang lain tak? Tak jumpa dia ni. Biar ni pakai jadi tak kaya balik saja. Ni cerita budak-budak puh laju lagu ni, bukan syarikat puh laju. Budak-budak puh laju hok ngata barang orang ni senang dia. Dia tengok tu tak ada, dia campur dah, dia ambil gambar atas dah. Kita kena tengok nama orang lain. Marah pula orang puh ni, minta maaf. Mengerti cakap tu dah. Mana malaikat maut dia tak salah alamat dan tak salah orang. Tak ada salah orang. Ceritalah dalam kitab tafsir, cerita tentang kullu nafsin za'iqatul maut ni, hikayat daripada seorang, nak cerita zaman Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman ni dia kawan belakang, dia jin ada, orang pun ada. Dalam majlis tu ada seorang sebelah Nabi Sulaiman ni, mata dia tajam duk tengok ke kawan tu sebelah. Tengok kawan tu. Kawan ni pun takut. Apa tengok? Kita kalau tengok orang kita takut tak? Orang duk jeling kita. Dia pun lepas pada majlis, Nabi Sulaiman tanya dia, kenapa awak nampak pelik, takut? Dia kata, saya takut orang sebelah tuan tadi duk tengok saya. Boleh hantar saya pergi ke India, dia kata. Nak hantar pergi India masa tu Sulaiman jet dia ramah jing, angkat dia ni pergi ke India. Siapa-siapa sana turun, rupanya duk jeling dia tadi malaikat maut. Dia kata, bila dia mari pula apa Nabi kata, kenapa mu tengok orang tu semalam? Dia kata, aku pelik sebab dalam senara aku dia mati tengah hari nanti di India, pagi ni duduk sini. Macam mana dia boleh pergi sana? Jadi aku duduk tengok dia, duduk mikir macam mana boleh mati orang ni. Rupanya bila dia nak mati sana dia akan pergi. Kita pun macam tu juga. Bila kita nak mati di satu tempat, Allah Ta'ala akan buat satu kerja kita nak pergi situ, walaupun tak nak pergi. Berapa ramai orang tua-tua sakit tak larat. Bila dekat nak mati, aku nak pergi Mekah, mengamuk nak pergi. Siapa di Madinah tak ada apa-apa lagi. Turun-turun tu masjid Nabi pun tak ada lagi. Pergi hospital, pakai ke bakit lalu. Masuk juga masjid, masuk mayat-mayat, masuk jenazah, masuk melentang, tidak masuk cara berdiri kata orang. Baik, kita teruskan baru kita break. Sebab susah nak break tengah jalan. Mana kematian itu akan datang pada bila-bila masa, tidak salah tarikh atau alamat, maka jauhilah perbuatan maksiat yang paling besar, kemungkaran yang paling besar yang wajib kita jauhi, iaitulah syirik. Syirik yang paling berat sekali. Syirik dalam akidah, bid'ah dalam ibadat. Dalam ibadat kita takut duk reka-reka benda ibadat yang Nabi tak ajar, susah kita di akhirat esok. Atau lain-lain perbuatan mungkar yang lain, kerana andanya sampai ajal pada waktu itu, celaka dan malangnya ketika orang itu sedang buat maksiat, mari kematian. Nak buat apa? Sekarang ni video ada belaka, orang tengah kuliah pun mati,
sudah solat jadi imam jemaah mati. Ada juga video lain pula sebaliknya, tengah duduk menyanyi mati, tengah duduk melompat mati, tengah duduk tipu orang mati. Kita nak kata apa? Maka Allah Ta'ala gambarkan kepada kita, walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah Ta'ala tak akan lewatkan mana-mana nyawa apabila sudah sampai tempohnya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Ta'ala mengetahui apa yang kamu lakukan. Jadi ini di antara kelebihan yang besar. Yang ketiga, kelebihan yang ketiga, mengingati kematian akan melapangkan dada dan menambahkan ketinggian semangat beribadat. Sebab kita tahu kalau aku tak ibadat sekarang, bila nak ibadat? Pernah Nabi SAW dia lalu kat kubur seorang sahabat yang meninggal. Nabi tanya sahabat, dia tazkirah Nabi ni spontan kadang-kadang. Dia duduk kubur, tanya, kubur man hadha? Kubur siapa ni? Sahabat dia bagi tahu, fulan sahabat kita meninggal. Nabi tanya sahabat, madza yurid, madza yatamanna, si mati dia nak apa sekarang? Dia nak apa? Sahabat-sahabat ni dengan Nabi, dia orang tak jawab. Dia kata Allah wa Rasulullah, Allah Ta'ala yang mengetahui. Maka Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, dua rakaat solat sunat, kalau dia boleh masuk balik mula ke dunia, dia boleh tambah 2 rakaat solat sunat, lebih dia suka daripada dunia yang kamu milik sekarang. Lah ni kita tak rasa ada makna. Nah, solat sunat pun kan malas, baca Quran pun tak berapa rajin, sebab kita tak terasa nilai kecuali setelah kita berada dalam kubur. Ataupun terlalu banyak yang syarikat swasta sekarang. Ini pun masalah juga. Minta maaf saya guna istilah syarikat swasta ni. Bila dekat Ramadan kan keluar borang. Siapa sayang mak ayah, mai isi borang. RM50, RM100. Kalau nak suruh khatam Quran Mekah 500 sampai 2000. Nah, jadi kita kata syarikat swasta ni menyebabkan kita rasa selesa, tak apa aku tak baca Quran pun. Anak-anak akan suruh orang baca setiap tahun. Upah orang tu orang ni baca. Jadi kita tak apa tak baca sebab kita ingat orang boleh buat. Macam-macam. Jadi kita kata itu syarikat swasta. Hari ni pula banyak pula orang duk cari duit di Mekah. Siapa dia nak sayang ke mak ayah, nak upah umrah, upah haji payahlah, upah umrah pada mak dia, saya dah masuk list, masuk duit dalam akaun sekian-sekian, kita akan buat. Dia buat kerana duit, bukan kerana Allah Ta'ala. Ibadat ni benda gaib, kita tak nampak. Kalau ibadat tu dengan duit, sampai ke tidak pahala. Itu dipertikaikan oleh para ulama kita Ahlus Sunnah. Para ulama Ahlus Sunnah berbincang tentang ibadat ini boleh ke dengan bayaran. Kita kata panjang cerita. Jadi kadang-kadang perkara-perkara macam ni yang menyebabkan orang jadi malas dan bertawakal, ataupun dia panggil tawakul, menyerah kepada orang-orang lain yang tolong buat. Patutnya kita yang berfikir. Tengok Nabi kata 2 rakaat kalau dia boleh solat, sangat dia suka lebih daripada dunia yang kamu milik sekarang. Bagi dia lah, bagi orang mati tu. Kita tak nampak tu, tak solat juga. Allahul musta'an. Baiklah, maknanya yang ketiga menyebabkan kita, Nabi kata apa? Aksiru min zikri hadimil lazat. Hadis tadi, banyakkan mengingati perkara yang menghilangkan kelazatan. Fa innahu ma zakarahu ahadun fi dhiq min al-'aish illa wasah. Kalau kita susah hati, sempit hidup ni, tapi bila kita tengok tak lama kita akan mati, sabar kejap, lapang dada. Wala fi sa'atin illa dayyaqahu. Tapi kalau kita mewah hidup, ingat akan mati, sempit jadi dunia ni. Kita akan cek semok balik, halal ke haram ni, projek-projek aku buat ni, saham-saham aku duduk melabur sana sini, halal ke haram, semua kita akan siasat. Sebab kita bimbang kita akan dipersoalkan di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti. Yang keempat, dengan mengingati mati, seorang akan menjadi mukmin yang cerdas akal dia. Orang yang cerdik, orang yang ingat ke mati. Lepas ni boleh jawab tak? Apa kelebihan yang ingat ke mati? Jawabnya, orang cerdik, orang yang ingat ke mati ni. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala kuntu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berjalan dengan Nabi, duduk dengan Nabi. Faja'ahu rajulun minal ansar. Mari seorang ansar, orang Madinah ansar, bagi salam pada Nabi. Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, ayul mu'min afdal? Manakah orang mukmin yang baik? Orang mukmin yang paling baik tu mana? Nabi kata apa?
Orang paling kaya ke? Orang paling kaya? Orang miskin tak baik? La. Qal ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling baik akhlak. Allahu akbar. Sebab itulah kita ni nak jadi orang paling baik ke tidak? Nak jadi orang cerdik? Orang yang paling baik akhlak. Itulah orang yang paling baik. Qala fa ayyul mu'min akyas. Orang mukmin mana yang paling cerdik? Tadi nak jadi orang baik, nak jadi orang cerdik pula kita ni, insya-Allah. Qala aktsaruhum lil mauti zikra. Orang yang banyak mengingati kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dad. Bukan sekadar ingat. Kalau sekadar ingat saja duk ratik tu, ingat mati lah. Tapi dia juga membuat persiapan yang rapi untuk saat selepas kematian. Baru ingat. Maka Nabi kata ulaikal akyas, itulah orang yang cerdik. Mari zaman kita ini lain pula persepsi. Ni orang ejen ni hok mari duk suruh orang buat wasiat tu, wasiat ni nak bagi kau bini sejuta pun ada. Buat ada wasiat sejuta kau bini. Dak lagi. Muslimat suka ni kalau suami boleh sejuta. Yang masalahnya dia kena mati. Jadi ada kita tanya ada seorang muslimah tu, suami dia nak juta. Tapi dia ada syarat dia, kena mati umur berapa tu? Umur 65 ke apa? Mana ambil wasiat ni aja ada sini. Tak ngaku dalam hal ni. Dia kena mati umur 65 tak silap saya. Kalau mati lepas pada 65 tak boleh sejuta. Lepas tu kata kalau kita buat wasiat ni, waktu umur kita 64 tu awak doa dah tak? Ya Rabbi ya Karim mati dah untuk laki aku ni. Kalau tidak terlepas juta mana aku? Oh dia kata dok lagi tu saya sejuta kau saya ke suami. Kalau ada suami pun gapo dah tua dah. Ana kata apa? Macam-macam. Jadi al-akyas, orang yang cerdik merancang masa depan dia yang panjang, yang cemerlang, iaitulah bagaimana kita nak merancang kehidupan yang hakiki, kehidupan yang abadi di alam akhirat. Itu orang yang cerdik. Jadi kalau setakat merancang nak tinggal tu tinggal ni, kita kata ahli motivasi, rezeki tak salah alamat. Rezeki tak salah alamat. Setiap orang wama min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Mana saja binatang hayawan yang melata atas muka bumi ada je rezeki Allah Taala bagi. Kalau rezeki habis mati orang kata. Kalau rezeki tak ada mati. Anda ingat seorang syekh tuan guru. Dia suka makan benda-benda ni, tapi di saat akhir nak mati, tak lama dia mati meninggal. Dia kata aku dah tak boleh makan benda ni. Dia senarai kan. Dia kata ini menunjukkan bahawa ajal aku sudah hampir. Tapi dia tak berani nak confirm lah. Cuma firasat dia kata nampaknya tempoh hajat aku sudah dekat, sebab beberapa bajet yang biasa Allah Ta'ala beri sudah ditarik. Ini tak boleh makan, yang ni tak boleh. Jadi banyak benda-benda yang tersangkut dah. Kita ini tak rasa apa lagi dah. Tak boleh pantang sana sini dah, tapi nak ingat akan mati tak apa ingat juga. Maka kita mengatakan tak apa cerdik kita macam tu. Jadi kita hari ini insya-Allah para jemaah sekalian, kita harap kita semualah insya-Allah hadirin rawah Ibnu Majah termasuk di kalangan orang-orang yang cerdik, iaitulah orang yang banyak mengingati mati. Jadi kalau kita tanya, orang tanya sekali lagi, apa beza di antara ingat mati dengan takut mati? Boleh jawab dah? Boleh dah? Kau tak boleh lagi? Tak boleh lagi, sambung sejarah lagi? Kalau jawab boleh, kita beri. Saya jawab. Boleh saya? Orang takut mati, dia tak nak mati. Tak nak mati. Ubat semua beli belakang. Ada lagi jawapan lah. Orang yang nak mati, orang yang ingat mati, mana dia berhati-hati, tak buat maksiat, tak buat mungkar, banyakkan ibadat, buat persiapan isti'dad lima ba'dal maut, membuat persiapan kepada perkara yang selepas kematian. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Ya Allah, jadikan kami, keluarga kami, orang yang kami sayangi di kalangan orang yang cerdik, orang yang sentiasa mengingat kematian, menambahkan amalan, meningkatkan takwa, benci dan menjauhi maksiat dan segala kemungkaran ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.